Macam ni aja. Okey, Pak Chai. Awak Pak Chai nangis. Yeah. Okay. So determine the expansions of 1 plus x to the power of n. And this one, where n is a rational number, or we say that the n is not a positive integer lah. Bila n bukan positive integer. Hari tu kita belajar contohnya 1 tambah x kuasa 5. So but for this one, maybe 1 tambah x kuasa 1 per 5, where the n is not positive integer. Tujuan yang kita belajar hari ni. How we are going to expand the binomial. Okay, expansions of a plus b to the power of n. A tambah b kuasa n. So, inilah yang lama kan, a plus b to the power of n, where n c0, a to the power of n, b to the power of 0. Ini yang ni kita belajar. So, this one we call it the first term. Right, betul tak? First term This one, how about this one? This one we call it the second term. Then the third term. And the r plus 1 term. When NCR a to the power of n minus r, b to the power of r. This is r plus 1 term. Why Arif, kenapa Arif? Dia orang Victor marah lah. Saya dah dapat balik lah. Handphone saya tu. Okay nah. So first term, second term, third term. So meaning that from here, we can say that, okay, dari sini kita tahu formula TR plus 1 is equal to NCR A to the power of N minus R. Okay, B kuasa R. Okay. Baik, ini rumus. For us to find a particular term. Kalau kita nak cari sesuatu sebutan tertentu, okay, maka kita guna rumus ini. Ingat okay. So, let's say for example lah, kita tengok for the binomial expansions of A plus B to the power of 8. If I ask you to find the 7th term or 6th term, kan, kalau saya suruh kamu cari, third term yang ni dia buat third term. Third term itu takkan kita nak expand semua, then only you determine the third term kan. Takkan kita nak expand semua, tak. Tak perlu. So, to find the third term, by using the formula, kita nak cari sebutan ketiga. So, apa formula dia? Formula is T R plus 1 is equal to NCR A to the power of. So, if I ask you to find the third term, what is the value of R? Apakah nilai R dia? Boleh tak bagi tahu saya apakah nilai R dia? Kalau saya minta kamu cari sebutan ketiga, R berapa? R2 Okay, 2 tambah 1, 3 lah kan? Ya, betul. So, we just simply replace this R dengan 2. So, N definitely lah, ini adalah N kan? Betul tak? Nampak? Senang saja. We just replace R equals 2 here, where N is equal to 8. Right now, so is 8C2, A to the power of 8 minus 2, N minus R, B to the power of R. So if you simplify, you akan dapat 28, A kuasa 6, B kuasa 2. Okay, because of 8C2 is equal to 28. Is it okay? Boleh semua? Boleh. Kita tak payah expand dulu. You can find a particular term. You can find directly. Okay tak? Ya, ada orang nak cakap ke? Ya. Ada soalan? Ya, kita boleh cari sesuatu sebutan tertentu. Okay. Ya, dia nak. Encik boleh So, may I ask how to get R? Okay. How to get R? You see Okay, look at this one. Wait. I erase everything first. Okay, so T3. So if this is if the question asks you to find the third term, definitely we are looking for T3, Kingsley. Okay, anak. So for T3, okay, according to formula, TR plus 1 is equal to, meaning that this is T3 right now if you compare. So R plus 1 is equal to 3 lah. So R is equal to 3 minus 1, 2 lah.
Okay, Kingsley. Okay or not? Oh, okay, sir. Thank you. Okay, okay, welcome. Nah, yang ni sebab kita, yang ni soalan yang minta kita cari apa Maybe some of you confused kenapa tiba-tiba keluar T3 kan. Soalan, if the question ask you to find the third term Okay, so you just simply replace R equals to here. Then, okay. So let's say if I ask you to find T6, okay, what is the value of R? What is the value of R here? Berapa nilai R kita? Okay, good. Ya, yeah, Diana. So, Diana, okay, Syahira, Pak Choi. Oi, cash oi. Cash ni kelas saya. Kalau kelas saya, okey lah. Boleh cash. Okay. Aiman. Ya. Baik. 5 betul semua. So, can you please answer and tell me your final answer here? Boleh tak kamu cuba jawab untuk dia bagi tahu saya jawapan terakhir? Jawapan akhir kita. Boleh? Okay. 56 A cube B to the power of 5. Okay, Sofwan. Kita tengok nanti. Ya. Oh, okay. Semua sama betul lah tu. Senang ya kan? So, based on this one, the value of R is equal to 5, as you said just now. So, it's 8C5 A to the power of 8 minus 5 B to the power of 5. So, if you simplify, dia adalah 56 A cube B to the power of 5. Ya, tepat sekali kebanyakan yang jawab boleh Najmuddin Okey. Boleh kebanyakan. Okey. Yang ni find the coefficients of the term. Okey. Y kuasa 5 and satu lagi X kuasa 6 in the expansions of X plus Y to the power of 9. X plus Y to the power of 9, if you need to expand, kalau kita perlu expandkan, berapa sebutan kita akan dapat? Ingat lagi tak? Kalau nak expand semua. Berapa sebutan? 10, very good. Kalau nak expand semua, letih lah ya. Letih ya, habis expand itu pengawas pun kata masa dah tamat. So for this one, if you are looking for Y to the power of 5, so once you expand, dia mesti ada 9. C something betul tak? Kemudian dia mesti ada X kuasa sesuatu, Y kuasa. So normally we say R lah, this is R, this is 9 minus R, right not? So to obtain the term with Y kuasa 5, so R ini mesti berapa? R dia mesti 5, betul tak? Okay? Betul. Okay, yang ni mungkin ada. Okay, boleh nampak Okay. So, yang ni saya contoh lah. Kalau ada proper one. So, if you look at this one, X plus Y to the power of 9. So, if we try to expand, definitely lah A is equal to X, B is equal to Y, where N is equal to 9. Yang ni sepatutnya kamu tahulah. Yang ni we compare to A plus B to the power of N. So our A is X, our B is Y, then N is equal to 9. So the formula TR plus 1. TR plus 1 is NCR, A to the power of N minus R, B to the power of R. Right. Nah, kita akan dapat 9CR. But this one, because dia bukan sebutan keberapa, dia nak sebutan yang mengandungi Y kuasa 5. So, kita tak tahu dia sebutan keberapa. Kita tak tahu dia sebutan keberapa. So, you just simply substitute 9 into this one. So, to obtain the term with Y kuasa 5. Kan? Betul tak? Kalau nak dapatkan ini X kuasa ni, Y kuasa, yang ni mesti berapa? Nak dapatkan sebutan yang Y kuasa 5. Yang ni mesti berapa? 5 kan? Okey tak? Boleh tak? Boleh ikut tak? Ada sebahagian daripada kita tak boleh ikut dah. Dia tak boleh nak capture kenapa 5. Okay. So compare Y to the power of 5 and Y to the power of R. So R is supposed to be equals to 5.
Then we just simply put T, R is 5 plus 1 is 9C5, X to the power of 9 minus 5, Y to the power of 5. Then we simplify, kita akan dapat T6 is equal to 126. X to the power of 4, Y to the power of 5. Tetapi, soalan bukan nak suruh kita cari sebutan. Soalan tak habis lagi kita jawab. They ask you to find the coefficients of Y to the power of 5. Apa maksud dia ni? Coefficients. Yang ni in Malay we call it perkali. We call it perkali. So what is a perkali of T6? What is a perkali of Y to the power of 5? Apakah perkali dia? Can you tell me what is a perkali of Y kuasa 5? Siapa tak tahu? Ada siapa-siapa tak tahu apa tu perkali, coefficients? Kalau you tak tahu itu memang tak boleh jawab. Ada tak siapa-siapa yang tak tahu? Macam coefficient of fusion lah. Apa dia? Apa coefficients apa? Satu, Nick. Okay, mungkin Nick confused. Coefficients. Okay. Ya. Coefficients ini dia macam ni. Coefficients dia. Okay. Coefficients itu perkali. Perkali itu maksudnya apa yang dia kali. Misalnya, 3x kuasa 2, y kuasa 3. Coefficients of x kuasa 2. X kuasa 2, apa yang kali dengan x kuasa 2 ni? Iaitu 3y3. Okey tak? So kalau kita tengok 3x squared y3, coefficients of y3, apa yang darab dengan y3? Boleh tak? Tengok. Apa yang darab dengan y3? 3x kuasa 2. Okay. One more. 3x plus y to the power of 2. Okay. Tak boleh. 3x plus 1 to the power of 2. Y cube. Apakah coefficients of y cube? Iaitu 3x plus 1 all square lah. Apa yang darab dengan y cube? Apa yang darab dengan y cube? Itu coefficients. Perkali. Perkali itu apa yang kali lah. So what about this one? What is the coefficients of y to the power of 5? Apa dia coefficients of y to the power of 5? Can you tell me your answer? 126 x to the power of 4. Wah, betul mungkin silap type lah. Dia yes, very good. It's 126. Okay. X to the power of 4. Okay. So the second part, if I ask you to find the coefficients of x cube, sebutan, then we need to find sebutan yang mengandungi x to the power of 6 first. Okay. Baik, saya bagi seminit bagi siapa-siapa, bagi kamu cuba jawab. Kalau tak boleh, ada apa-apa yang tak erti, nanti boleh tanya. Saya bagi seminit. Atau kamu nak tengok jawapannya? Okay. So based on this one. Okay. So if you want to get the term with x kuasa 6. Apa maksudnya x kuasa 6? Kuasa bagi x ini dia mesti sama dengan berapa? Dia mesti sama dengan 6. Betul tak? Kuasa bagi x ini adalah mesti sama dengan 6. Kita refer to x kuasa sesuatu.
So for this one, we need to compare x kuasa 6 and x kuasa 9 minus r. Kamu buat ke tak? Kalau kamu buat, saya tunggu. Kamu buat ke tak? Ada tak? Tak ada siapa jawab. Kamu ada lagi ke kat sini? Semua ni. Ada tak? Okay, done. Okay, buat. Okay, good. Okay. What is your answer? What is your answer? Tell me, what is your answer? Bagi tahu apakah jawapan kamu? Okay, 84y cube Okay, Afzal. Maksud Afzal tu coefficient ya kan? Okay, we check and see Afzal. Okay, thank you. So if you look at this one, so which is 9 minus r is equal to 6. So the value of r is 3 3 kan? Okay. So T R adalah 3. T 3 tambah 1. Iaitu sebutan keempat is 9C3 X to the power of 9 minus 3 Y to the power of 3. So which is T4 is equal to 84 X to the power of 6 Y to the power of 3. Kalau kamu tengok, if they ask you to find the term with X to the power of 6, nanti hasil yang kamu dapat itu mesti X kuasa 6. Tadi Y kuasa 5, kita hasil mesti ada Y kuasa 5. Ingat dah calculate itu, we check and see. Okay. Lepas itu, what is the coefficients of X to the power of 6? Iaitu, which is 84 Y to the power of 3. Ya, betul Betul. Okay, very good. Betul Okay, Hafzah. Tahniah Hafzah. Nasib baik tak ada. Kalau tidak, saya bagi hadiah dah. Okay. Very good, very good. Okay, determine the term independent of X. So, ini adalah satu istilah. Independence of X. Independence of X maksudnya bebas dari X. Bebas dari X apa dia? Maksudnya, okay, Hafzah. Dia senyum lah. Tahu dah tak dapat cikgu ni kedekut. Hafzah Okay. Perform lah Hafzah. Jealous dah vector tu. Ingatkan vector. Tengok jauh-jauh. Okay, independence of X ini maksudnya sebutan yang mengandungi X kuasa kosong. Saya bagi tahu independence of X maksudnya sebutan yang bebas dari X. Maksudnya, let's say for example, I give you one example before we look at the question. Okay, if I give you, let's say, X plus 1 to the power of 2. Kita tahu adalah X squared plus 2X plus 1. So this one, X to the power of 2, X to the power of 1. Then the other one is X to the power of 0. This term, or we call it as constant term lah. We call it constant term, independent of X, or we can say that it is a constant term. Constant term. Okay lah, boleh sebutan ini nampak tak ada X, sebenarnya ada di mana dia adalah X kuasa kosong. X kuasa kosong berapa tahu tak kamu? Kamu tahu tak semua? X kuasa kosong berapa? 1, very good Diana. Okay. Okay. Semua tahu X kuasa kosong. Jadi determine the term independence of X in the following binomial expansions, which is X plus 1 over X to the power of 8. Okay, this one I give you 1 minute again. You try to find a term which is independent of X. Sebutan dia. Nanti hasil dia tak ada X lah. Dia bebas dari X. Okay. Okay. Saya bagi seminit. Dia jawab. Tempat saya main game. Makin merosot lah. Tinggal 90 orang lah.
Kelas kita sepatutnya 115 tambah 60. 170 orang, tinggal 90. Kau kongsi Okey, baik. Okey Baik, boleh. So first of all, can you tell me what is the value of R? Dah siap tak? Kamu buat tak? Jangan duk tunggu ke? Saya sentiasa kena cakap sebab saya tak nampak apa yang kamu buat. Saya tak nampak. Jadi kalau apa-apa pun kalau boleh minta kamu, kalau kongsi kan Najmuddin, kawan sebelah tu minta dia tolong jawab lah. Kejap kami duk buat ke apa ke. At least lah saya dapat respon. Kalau tidak macam orang bodoh duk cakap seorang-seorang. Kan memang bukan macam orang bodoh. Memang kan duk cakap seorang-seorang. Okay, thank you Najmuddin. Okay, ada Afzal, R is equal to X minus 1. Kot, R is equal to 4 mitri. Okay, Putri, ya R is equal to 4. Tak apa, mungkin Afzal dia tak ni lagi. Dia terlepas pandang satu dua benda. Tak apa. Tak dapat, tak apa. Okay, baik, kita tengok nah. Okay, kita tengok. Boleh nah? Okay, R is equal to 4. Kita check, we check and see So this one is A plus B to the power of N. So for this one, what is the value of N? N is equal to 8, betul tak? N adalah 8. So A is equal to X, where B is equal to positive 1 over X. Sentiasa sebutlah A is positive, X, B is positive 1 over X. Okay, so which can written as X to the power of negative 1. And N is equal to 8. Okay, this one semua dapat? Boleh dapat tak bahagian ni? Okay, dapat Okay, Siti Mariam, Huda, okay, Nur Ain. Dapat Okay, good. Kemudian kita tengok by using the formula. Formula ni memang kena hafal lah. Jangan kata saya tak faham formula formula memang kena hafal. So TR plus 1 is equal to 8CR. X to the power of 8 minus R, X to the power of negative 1 to the power of R. If you look at these two terms, tadi siapa kata 8 X minus 2? Tadi Afzal, Afzal. Okay, kita kalau tengok di sini ada X, di sini ada X. Yang tadi soalan tadi XY kan. But this one, sini ada X, sini ada X. Then we have to simplify it. Kita perlu simplify by using A to the power of M dot A to the power of N is equal to A to the power of M plus N. Kalau di sini kita mesti kuasa dia kita kena tambah. Gabungkan supaya gabungkan supaya dia hanya tinggal X kuasa 8 tolak 2R. Boleh tak yang ini? Boleh? Dapat tak? Sampai setakat ini. Boleh? Sebab yang ini kedua-dua sebutan ada X. So we have to simplify until we get the in simplest form. Okay? Sehingga kita dapat dalam bentuk yang paling ringkas Okay. So after that, we could find the value of R because we are looking for X to the power of 0, right? So maksudnya 8 tolak 2R sama dengan 0. Where your R is equal to 4. Okay, most of you can get the correct answer. After we obtain the value of R, kita nak buat apa? Selepas kita dapat R, kita kena ganti masuk yang ini Yang ini Okay, sorry
Sorry. Patah balik. Sorry. Silap. Telajak. Laju sangat bawa sport car Okay. Masuk sini Okay. So, the T4 plus 1 is equal to 8C4 x to the power of 8 minus 2 multiplied by 4. And you simplify. The answer is supposed to be 70. Semua dapat tak? Semua dapat? Tak dapat lah? Okey tak? Okey. Boleh. Okey tak jawab. Okey. Binomial expansions, the second type. For the binomial expansions, 1 plus x to the power of n, where n is the element of q. Q is, what is q? Q is nombor nisbah. Okay, nombor rational number, especially negative integer or fractions. We use the following expansions. Okay, ini rumus. 1 plus ax to the power of n. Kalau n is not the element of positive integer, then very particular, this one must be equal to, mesti sama dengan 1. Mesti. Itu syarat dia, mesti sama dengan 1. Then only we can use this formula. 1 plus nax plus n minus 1 over 2 factorial ax squared. Dan seterusnya lah, nanti kita akan cerita. Yang ini rumus ini hafal. Kalau tak mau hafal boleh tak? Tak mau hafal nanti saya ajar satu teknik. Satu teknik. So kalau dalam buku ax tu ada x je. Apa ax? Tak apalah. Kalau dalam buku AX itu ada X saja kan? Sama je Nurain. Sama saja. Sama. Kalau X saja sini semua X lah. Kalau AX sini semua AX. Kalau kita dapat B sini semua B. Okey? Maksudnya tak kira apa-apa. Kalau kita letak Nurain kat sini semua ini kita letak Nurain. Okey, boleh tak? Okey lah. Okey, ya memang kita setakat ini kita susah sikit nak tengok tu. No, it can be X, it can be anything lah. Kalau kita buat apa? Sofwan semua. Tempat yang sama. Okey. So yang ini dia ada. The expansions is valid for the modulus of AX less than 1. Yang ini adalah satu syarat dia. Syarat ini kena ingat. Bila kita guna expansions ini, mesti bersama dengan syarat. Bersama dengan syarat. Nanti kita tengok macam mana syarat. Okey. Okey. Contohnya, kalau saya bagi 1 tambah x per 2 kuasa negatif 2. Apakah syarat dia? Syarat ini selalu pelajar dia lupa. Syarat ini pelajar lupa tengok. Dia tengok tapi dia tak nampak. Okey, tu yang saya tekankan syarat dulu. How to expand nanti. Okey, maksudnya senang saja. Kalau sini dah 1, kita ambil yang ini. X over 2 modulus less than 1. Then in chapter 2 we have learned X over 2. Modulus macam mana nak buka, dia akan jadi macam tu kan. Then only because of linear we can simplify. Negative 2 and 2. Itu syarat dia. Yang tu memang ada markah. Saya brief lah. Ramai tak faham pun apa yang saya buat di sini. Tak apalah, nanti kita tengok. Cuma nak bagi satu idea dululah. Benda ni penting. Okay. Right. So, okay, you can example lah AX in between minus 1 and 1. Okay. So, expand 1 plus 3x to the power of 1 over 3 in ascending powers of x until and including the term x cube. You tengok tak, kalau di sini bukan positive integer, dia mesti bagi tahu
kita. Kita expand sampai bila? Berhenti setakat X kuasa 3. Kalau tidak, dia boleh expand sampai bila-bila tak habis. Sampai pagi esok tak habis. Okay. So, dia panggil infinite expansion. This one. So, kita tengok the first part first. Expand 1 plus 3x to the power of 1 over 3. So, expand up to x cube. Macam mana kita nak expand? Okay. So, ini rumus dia kan. Ini adalah rumus dia. So, if you look at this one. What is your ax? Is 3x, right? What is your n? N is 1 over 3. Betul tak? Kita ganti je lah. A is equal to 3, N is equal to 1 over 3. So how to expand it? How to expand? Okay, macam tu 1 tambah N. N adalah 1 over 3. AX adalah 3X. Plus N 1 over 3. N minus 1, 1 over 3 minus 1 over 2 factorial. 3x to the power of 2. Kemudian N is 1 over 3. 1 over 3 minus 1. So we only expand up to x cube. And then we simplify. Ini kalau guna rumus. Okey tak? Okey, boleh. 1 per 3 darab 3x dapat x. 1 per 3 darab 1 per 3 tolak 1 negatif 2 per 3 over 2 factorial. Okey, 3x kuasa 2 jadi yang ni adalah 9x kuasa 2. Yang ni pun sama, if you simplify, okey, yang ni akan jadi 27x kuasa 3. Okey, bila you ringkaskan, you akan dapat yang ni. Boleh? Okey ke tak? Okey kelas, okey tak? Kalau okey, saya nak ajar satu teknik yang tak payah hafal rumus ni. Yang tak payah hafal rumus ni. Yang ni kita hafal rumus lah. Boleh hafal tak? Kalau boleh hafal, okey, we just proceed lah. Nak yang tak payah hafal, okey. Okey. Tak payah hafal macam mana? Kita tengok. Kita tengok sikit. Okey, 1 tambah 3x kuasa 1 per 3 1 tambah 3x, tak apalah apa-apa. 1 tambah 3x kuasa 1 per 3. Okey. Baik, yang ni mungkin saya bagi dua contoh dua contoh sebelum kita expand So the proper one is actually lah kita guna rumus lah kita guna rumus lah Okey, yang ini nak kata tak proper pun tak boleh. Boleh digunakan. Dia sebenarnya saya buat tu baca tengok pattern dia kemudian kita terbit. Sebenarnya actually it also comes from rumus So as I said, first of all, adakah yang ini positive integer? Adakah yang ini positive integer? Bukan Gaya. Tak ada siapa jawab ni. Apa duk buat apa ni? Suruh saya ajar tapi tak mau kerja sama. Langkah pertama, positif but it's not integer Fahmi? Dia positif tapi dia bukan integer, Fahmi? Ya, Kingsley. Fractions, okey. Kita soalan kita, adakah dia positif integer? Itu sahaja. Is this positive integer? Tidak, ya. Cukup. Nah? Macam tu lah. Okey, dia positif. But it is not an integer. It is not an integer. Okey. Kalau langkah pertama saya mark di sini. Kalau positif integer, kita guna kaedah BFF yang Madam Kang cakap itu. Kaedah BFF. Kalau bukan positif integer, kita guna kaedah ni lah. Tak apa, nanti Madam Kang mungkin dia terbit satu istilah untuk kamu. Yang ni 1 per 3. Bukan positif integer. Maka kedua kita cek. Yang ini mesti 1. Adakah sudah 1? Ya Okey, ya cukup.
Okey. Lepas itu kalau dah cukup, okey, dah satu, maka cukup syaratlah kita nak guna kaedah ini. Okey, macam mana kaedah ni? Kita senang saja. Kamu buat catatan tak? Satu, cek kuasa dia sekiranya bukan positif integer, maka kita kena semak sebutan pertama mesti satu. Kamu tulis Kamu tulis Okey. Kalau dah ada semua cukup syarat, maka you can use this technique. Sama dengan you buat satu tambah satu line, satu bracket, tambah satu line, satu bracket, tambah satu line, satu bracket. Sebenarnya banyak lagi. Kita tengoklah dia nak sampai berapa sebutan. Okey. Okey. Dan jangan tanya kenapa nak buat macam ni. Saya bagi tahu lah, itu teknik teknik kita buat satu line, satu bracket. Kemudian yang seterusnya kita tengok is positif 3x. Kita semua isi positif 3x, positif 3x, positif 3x. Okey, setakat ni boleh ikut? Bukan nak faham lah, ikut kaedah sahaja. Boleh Boleh tak? Langkah pertama, satu tambah satu line, satu bracket, tambah satu line, satu bracket. Tengoklah kita nak berapa sebutan. Langkah kedua, kita ambil nilai B ni atau AX here, kita isi dalam bracket. Kemudian langkah ketiga, berapa? Boleh Boleh ikut Saya buat cukup slow. Langkah ketiga, kita buat satu bracket, satu factorial, kuasa satu. Yang sebutan seterusnya, dua bracket, dua factorial, kuasa dua. Kemudian seterusnya agak-agak apa dia? Seterusnya agak-agak apa dia? Apa lagi yang kita nak isi? Satu bracket, satu factorial, kuasa satu. Dua bracket, dua factorial, kuasa dua. Ya, tiga bracket. Kemudian? Tiga factorial. Kemudian? Kuasa tiga. Very good. Senang tak? Okey. Nanti apa yang nak isi dalam bracket? Very good. Okey. Apa yang kita nak isi dalam bracket? Kita tengok isi yang ni. 1/3 di bracket pertama semua. Kuasa dia 1/3, 1/3, 1/3. Okey? 1/3. Kuasa dia kita isi di sini. Okey, boleh ikut? Yang ni habis dah kan? Dah isi dah kuasa dia. Yang ni 1/3. Yang ini sentiasa yang kedua sentiasa tolak 1. 1/3 tolak 1, negatif 2/3. Yang ini 1/3 tolak 1, negatif 2/3. Negatif 2 tolak 3, 5/3. Kemudian kita kira. Okey tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh ikut tak? Sentiasa tolak 1. Kalau kamu mula tanya, kenapa tolak 1? Tu peninglah. Okey, sekali lagi. Boleh? Okey, no problem. 3 kali pun tak apa, senangnya. Kalau kamu ada masa lah. Okey saya buat soalan lain Okey, Najmuddin. Okey Okey, 1 tambah 2x. Kuasa negatif 2. Okey Baik. Langkah pertama apa? Najmuddin, cek kuasa dia. Adakah positif integer? Is this positive integer? Tidak, ya. Kalau tidak, apa syarat dia? Depan mesti 1. Okey. Dapat tak? Kalau dah dapat 1, kita nak buat apa? Kita boleh mulalah. 1 tambah 1 line, 1 bracket, tambah 1 line, 1 bracket, tambah 1 line, 1 bracket. Jadi okey. Di sini saya buat berapa sebutan? 1, 2, 3, 4. 4 sebutan saya buat. 1 line, 1 bracket.
Lepas itu apa kita nak buat? Ya, depan satu. Betul. Lepas itu apa yang kita nak buat? Hmm? Atas isi bracket. Betul, isi bracket. Apa yang kita nak isi bracket? Jangan factorial lagi. Ashikin 2x. Isi B. Ya, betul. 2x. 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 Very good. Kemudian kita buat apa? Lepas ini kita buat apa? Satu bracket, satu faktorial kuasa satu. Bagus. Satu bracket, satu faktorial kuasa satu. Dua bracket, dua faktorial kuasa dua. Tiga bracket, tiga faktorial kuasa tiga. Okey tak? Okey tak? Ha. Okey, boleh? Bagus, dua bracket. Senang ya kan? Kemudian apa yang kita nak isi? Di sini. Di sini, di sini. Nampak tak? Dot kecil, dot kecil. Dot kecil. Nampak satu dot tu gerak kat sini. Isikan N. N kita berapa? Power, ya betul. Berapa? Negatif 2. Okey, isi lah negatif 2. Sini, negatif 2. Sini? Sini? Ini. Tempat ini. Negatif 2 tolak 1, betul. Negatif 2 tolak 1 berapa? Negatif 3. Ini? Negatif 2. Ini? Negatif 3. Ini? Sentiasa tolak 1 lah. Kalau kamu mula tanya, so saya tak faham kenapa tolak 1. Yang tu mula dia tak masuk lah. No? Benda ni dia sentiasa tolak 1. It actually come from factorial lah Dia konsep dia. Then di-calculate lah Okay, yang last sekali F. Saya tahu dah F. Find the value. Okay, ini 1. Tolak 2 per 1, tolak 2. Darab 2x iaitu 2x. Tambah. Ini negatif 2 darab negatif 3, 6. 6 bahagi 2, 3. Ini jadi 4x kuasa 2. Okey. Tolak yang ni. 6. Okey, 6 tolak 4. Ini. You kira nanti. Yang ni jadi 8x kuasa 3. Sebenarnya dia ada dot lah. Kalau expansion situ. So 1 tolak 4x tambah 12x kuasa 2 tolak 32x kuasa 3. Okey. Tambah dot kalau perlu. Yang tu. Okey, boleh. Boleh tak agak-agaknya? Susah tak? Tak susah kan? Tak susah Boleh Okey, boleh kita try the next one Kita try the next one lah. Boleh Kita try. So, you want to try to solve this one? 1 plus 3x to the power of 1 over 3. Kamu cuba buat sekali tanpa gunakan rumus. Kemudian adakah dapat jawapan yang sama? Saya bagi seminit, kamu try Kamu cuba jawab. Nak tak? Kalau tak mau kita teruskan Boleh itu boleh sebab tengok saya jawab kan Aisyah. Senang Okey, Sat nak cuba. Ya, bagus. Thank you Diana. Seorang kan nak cuba. Rupanya. Okey, tengah cuba dah. Okey. Nah, kita buat cuba soalan ni. Satu, kita guna rumus. Tak ingat rumus, kita cuba yang saya cakap tadi lah.
Okey. Dapat? Dapat tak? Dapat sama, baik. Okey, baik. Di sini dia kena, kalau kita tengok di sini saya nak cerita sikit. Kalau kita tengok di sini kan, tengok dia sentiasa kena tolak satu. Macam nak, bagaimana kita nak tolak dengan cepat? Yang ni saya ceritalah, siapa yang dapat, dapatlah. Siapa yang tak dapat itu, tak kisahlah. Contohnya kan, contohnya kita tengok satu line, satu bracket. Contohnya ada 5 bracket, 3 bracket lah. 3 cukup lah. 3 faktorial, sini kuasa 3 kan. Sebutan itu. Contoh, the first value, let's say is negative 1/5. 1/5 ke 2/5 ke, berapa nilai pun tak apa. Bila dia ada pecahan, maka kita semua, kita letak pecahan. Okey, kalau per 5, semua per 5. Nak cepat. Nak cepat. Okey, negatif 1 tolak 5 berapa? Negatif 6. Negatif 6 tolak 5, negatif 11. Tak payah kita type terus. Yang itu maksudnya negatif 1/5 tolak 1, iaitu yang ni lah. Negatif 6/5. Negatif 6/5 tolak 1, negatif 11/5. Okey, nak try lagi? Nak lagi satu contoh? Okey. Power Ranger. Okey, kalau kita dapat 3 bracket lah. Saya suka buat 3 bracket, cukup lah, banyak sangat. Let's say 3 factorial here. Let's say if the first value here, kalau nilai pertama itu, berapa nilai dia kamu nak bagi? Okey, 2/3. 2/3 kan? Maka semua per 3. Okey. So 2 tolak 3 negatif 1. Negatif 1 tolak 3 negatif 4. Dah tentu betul dah. Okey tak? Faham tak apa yang saya cakap ni? Okey, yang ni satu kaedah lah yang cepat. Okey, faham tak? Okey, kalau faham, baguslah penerangan saya. Maksudnya kamu faham. Terima kasih. Okey. Okey, kalau faham, okey lah. Siapa yang tak faham macam mana tu, nanti tengok balik video lah. Tengok balik video tu. Okey. So, by substituting X is equal to 1/125. Okey, dia kata, daripada expansion ini, kita gantikan X ini. X ini 1/25, X ini 1/25, X ini, saya conteng dah. 1/25. Find the values of cube root of 2 to 5 decimal places. Okey, bagaimana? Kita tengok. Okey. Kalau kita tengok pada soalan dia. Okey, as I said just now lah, for any expansions, kita kena buat yang ni. Yang apa, expansions ke apa, orang kata keesahan. Expansions ini, keesahan expansions ini. This the validity of the expansions. This expansions is valid when 3x modulus of 3x is less than 1. Yang ni dia tak ada kenapa. Yang ni syarat yang diberi untuk orang yang cipta ni binomial expansions. So x in between negative 1/3 and 1/3 lah, you need to write down. Then only kita buat apa? Ganti. So by substituting x is equal to 1/125, find the value of cube root of 2 to 5 decimal places. So for these solutions, okay, 1 plus 3x to the power of 1/3 is equal to 1 plus x minus x squared plus 5/3x cube. Kan? Ini yang kita dapat tadi kan. So dia suruh ganti. Ganti x sama dengan 1/125. Ganti ya. 1 plus 3x, okey. 1 tengok tempat x, tempat x kita gantikan 1/125. Okey. Dan di sini clue dia keyword dia di sini nak solve sini. Okey.
Kanan boleh guna kalkulator, kiri tak boleh guna kalkulator. Sini kita kena simplify. Kanan kita boleh guna kalkulator. Yang itu cara dia kita nak solve, nak cari suatu nilai. Okey. Dan untuk nanti yang akan datang pun samalah, ingat bila nak jawab. Okay. So from this expansions, right? So 1, okay, plus 3, okay, over 125. Okay. This is supposed to be 125, yeah? If I'm not mistaken, 125, silap. Ini adalah 125. 1 is 125 over 125, Okay, tolong perbetulkan. So 3 over 125 to the, okay, this one you can use calculator to calculate. This part. So which is equal to 125 plus 3, which is 128 over 125 to the power of 3. Yang ni guna calculator, we obtain this one. Kita dapat nilai ni. Kemudian 128, which is 64 multiplied by 2 over 125 multiplied by to the power of 1 over 3 is equal to 1.007937. Then, as I said, A, B over C to the power of B. So can be written as A to the power of B, B to the power of B, and C to the power of B. Dia cuma dia buat satu persatu. So the cube root of 64 is 4. Ini adalah 4. Ini adalah 5. Yang ini. So, okay. Cube root of 2. Yang ini kita cross multiply. Akan jadi 5 over 4. Okay. Multiply by the value there. Then use calculator. The cube root of 2 is equal to 1.25992 in 5 decimal places. In 5 decimal places. Dan perhati kalau kita nak leave your answer in 5 decimal places, in our calculations, we need to write 6 decimal places. Kita perlu tulis 6 decimal places. Ya, setakat ini ada masalah tak? Okey tak? Okey, dan satu lagi ingat during the exam jangan lurus sangat. Guna kalkulator, tekanlah cube root of ni. Adakah dia hampir sama dengan yang ini? Tekan kalkulator jugalah. Last sekali check tengok jawapan dia. Okey, setakat ini boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Baik. Boleh So boleh tolong terang lagi tak? Saya tak. Sekali tak. Yang belah kanan tadi tu. Okey, boleh. Kenapa tak boleh? Boleh Boleh. Okey, yang belah kanan mana ada? Yang kena darab tu. Darab tu. Yang mana yang kena darab tu? Sini? Okey. Mana? Sini ya. Betul tak, Jana? Sini. Okey. Dia macam tu. A, B over C is equal to D. Jadi kita buat B is equal to D multiply by C over A lah. Maksudnya 4/5 kali ni kan? Dia akan 4/5 kali cube root of 2 kan? Cube root of 2 sama dengan 1 point apa-apalah So cube root of 2 sama dengan 5/4 kali dengan 1 point apa-apalah. Okey, boleh. Nampak tak? Nampak? Dia cuma darab silang je lah. Okey dah? Boleh dah? Okey. So by using the binomial expansions, right? Expand 1 over 2 minus
x to the power of 2 in ascending power of x until the term x cube, sehingga x cube saja. State the range of the values where the expansions is to be valid, the validity of the expansions, yang itu tetap kena, suruh tak suruh kena buat. Okay. So for this one, mungkin saya boleh mula dulu sebelum kita tengok jawapan dan kamu boleh buat. Okay. 1 per 2 minus x to the power of 2. Okay, yang ni kita boleh buat jadi 2 minus x to the power of negative 2 because of it is 1 over. Okay, langkah ini okay ke tak? Langkah ini okay ke tak? Okay lah. Okay, kalau okay kita terus. Kita tengok kuasa dia. Adakah positive integer? Adakah positive integer? Tak. Kalau tak, sini mesti 1. But this time, this is not 1 but it is 2. Right not? Dia bukan 1 tapi dia adalah nilai 2. Okay. Kalau nilai bukan 1 macam mana kita nak buat? Dia adalah 2 tolak x kuasa negatif 2. Buat macam tu dulu. 2 tolak x kuasa negatif 2. Di mana 2 tolak x kita boleh tulis 2. Okey, 1 tolak x per 2. Betul tak? We factorize this 2 minus x. Yang ni siapa tak dapat? Yang ni siapa tak dapat? Bagi tahu saya. Saya boleh cerita. Saya tengok pimai-pimai tak sampai 10 orang yang aktif dalam kelas saya. Okey. Nasuha tak dapat Okey, baik. Tak dapat ya? Tak dapat. Tak dapat tak apa. Saya sebab saya itu dapat ke tak dapat? Tak dapat Okey, baik. Okey, kita tengok factorize dulu saya tak faham Okey, baik, sedang cerita. Okey, kita tengok Kita we learn how to factorize. Mungkin kamu tahu, kata kamu tahu. 2 tambah 4x. But how to factorize it? Can you tell me? 2 tambah 4x. Bagaimana you factorize? Bagaimana? Ya, bagus. Okey, dia nak dapat 1 tambah 2x. Betul tak? Bagaimana kamu dapat? Sebab kita guna kebiasaan. Okey. Sebenarnya, kita factorize ini, saya ceritalah. Kita kan keluarkan 2. Kemudian dalam itu kita remain. Kita keluarkan 2, kita darab 2, kita bahagi 2. Sebab itu kita dapat 1 tambah 2x. Okey. Dan sekarang kita tengok. Bagaimana 2 tambah x? Kita nak factorize by taking out 2. Sama juga kita keluarkan 2. Kemudian dalam itu kita 2 tambah x bahagi 2. Itu konsep dia. Iaitu 2, 1 tambah x per 2. Dapat tak? Sekarang, nampak tak 2 tambah x macam mana kita nak keluarkan 2? Yang penting nampak ke tak? Yang ni dia konsep sama saja sebab yang ni dia we have common factor. So, you boleh dapat terus. But for this one, we don't have the common factor. That's why if we take out 2, then we have to divide it by 2. Right? So, itu yang 2 bahagi 2, 1. Okay. X per 2. Dah nampak? Okay, Zulaikha. Peher dah, Nek. Apalah Nek Sofan. Orang Kedah cakap peher pula dah. Okay. Dah? Yang ni sama. 2 minus x as well. If I take out 2, then the remain 1 minus x over 2. Okay Boleh? Sekarang nampak? Dah nampak dah. Okay. So this one, it can be written as 2 kuasa 2.
So because of AB to the power of N is equal to A to the power of N, B to the power of N. Ini adalah 2 kuasa negatif 2. 1 tolak X over 2 kuasa negatif 2. Okey, yang ini kita dapat 1 per, negatif 2, sorry. 2 kuasa negatif 2, 1 per 4. 1 tolak X per 2 kuasa negatif 2. Setakat ini boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kita dapat? Dah nampak Dia duduk tengok apa yang dia tulis itu, dah nampak. Okey. Boleh So look at the solutions. This one. Okay, first step tadi saya dah cerita dah. Saya centing-centing, saya dah cerita dah. Second step. Okay, sebenarnya saya nak cerita ni kalau saya tekan space bar saja mungkin ramai tak nampak kan. Okay, then we obtain this one. 2 to the power of negative 2, 1 over, okay. Akan kita dapat begini. Okay. So this is 1 over 4. Okay. This part we can expand. So I give you 1 minute. Can you please expand it? Oh, dah pukul 10 dah. Tak apa. Tak apa. You expand sini, boleh tak? Mungkin lajak dalam 5 hingga 10 minit. Boleh ke kamu? Kalau siapa yang tak boleh, tak apa dah. Kita tengok bilangan pun makin susut. Tinggal 75 ya. Yang tak boleh itu tak apa, boleh tinggal. Okay, So, to expand this one. Okay. Kita expand this part only first. Kita expand bahagian itu dulu. So, it is, okay, ingatlah. Kita buat 1 plus 1 line 1 bracket plus 1 line 1 bracket. Sebab depan ini dah satu dah. Okay. So, if you try to use formula, kita akan dapat A is equal to negative 1 over 2. Then, N is negative 2. Ini yang kita dapat. Then, you can simplify. Okay. Bila simplify, kita akan dapat yang inilah. Kita according to the formula, we just substitute lah. N is equal to negative 2. A is negative 1 over 2. Ganti dalam rumus, then you find all the values and try to simplify it. So which is equal to 1 over 4, 1 plus x over 2 plus 3 over x squared plus 1 over 2 x cubed. Okay. Then, bila you darab masuk. Darab masuk So, kita akan dapat 1/4 tambah 1/4 x tambah 3/16 x square. Yang ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya tadi apa? Kalau kita tengok. Two minus x kuasa negatif 2. Jadi sebenarnya 2 minus x kuasa negatif 2. Okey tak? Okey. 2 minus x kuasa negatif 2 tadi kita tulis yang ni. Yang ni expansion yang ni jadi yang ini. Boleh tak? Boleh Okey, sebab pukul 10 dah. Semua boleh saja. Okey. So, 2 minus x kuasa negatif 2 lah yang ni kan. 2 minus x kuasa negatif 2 sama dengan ini. Kemudian macam nak? Expansions valid. The validity of the expansions. Kita ambil yang ni. Modulus of x over 2 less than 1. So, 1 over 2x between minus 1 and 1. X between minus 2 and 2. Okay Yang ni syarat dia. Kita ambil yang ni. Modulus of x over 2 in between negative 1 and 1. Okay, B pula. B dia minta kita cari 1.9 kuasa 2.
kuasa negatif 2. Sorry, silap type saya. Kuasa negatif 2. Okey. Okey. 1.9 kuasa negatif 2 adalah 2 tolak X kuasa negatif 2. So 2 tolak X maksudnya 1.9, X itu 0.1. Once kita pilih X, once kita pilih X, kita mesti rujuk. Adakah X dalam range yang valid, yang sah? Kita mesti rujuk balik. Okay. And kemudian, thus we need to substitute X is equal to 0.1 to the left and the right of the equation. Left, right. Okay. Ganti je lah. Okay. Kemudian, kita guna calculator. Dapatlah jawapan 0.277. Dan mungkin ada orang tanya kan, so kalau tekan kalkulator tu 1.9 kuasa negatif 2. Kita tekan kalkulator terus dapat jawapan, buat apa kita nak jawab panjang-panjang ini, kan? Betul tak? Yang itulah ahli matematik nak minta kita jawab, kita jawab. Itu yang beza kita dengan orang tak ngaji kan. No? Okey lah. Baik. Okey, ni ada sedikit BFF punya teknik. Masih ingat? Kamu dah try dia nah. BFF-nya. Yang ajar semalam yang Medengkang buat tu. Ada try boleh tahu kan? Bracket, fill in the blank, then find value. Yang ni. Nanti kamu tengok balik lah. Yang ni cuma kita buat sebagai conclusions lah. Senang guna BFF. Ya, betul. Baik, thank you untuk hari ni. Telajak ambil masa kamu 5 minit. Baik, terima kasih. Dan kalau ada apa-apa, esok nak tutorial tak? Esok nak tak? Kalau dia nak minta kamu, hari Sabtu ni kamu nak kuliah kan lagi tak? Sabtu ni. Tutor esok ya, kalau nak buat lah, kita buat lah. Kalau tak mau. Okay, good night Nania. Okay. Nak? Okay. Nak? Okay, Sabtu tu ready lah. Nanti kami akan send. Okay, baik. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi esok untuk kelas saya, tutorial. Okay, bye.